kita tengok contoh pertama. Berikan satu contoh nombor yang mewakili nombor dalam asas 2. Contoh dalam asas 2. Apa nombor asas 2 ni? Okey, nombor asas 2 maksudnya asas 2 maksudnya nombor dia hanya terdiri pada 0 dan 1 saja. Asas 2 ada 2 nombor. Ini maksudnya contoh macam mana nak bagi? Nombor apa nak bagi? Janganlah kau bagi 1. Tak seronok cerita dia. Bagi lebih sikit nombor. Contoh kat sini bagi contoh 101 asas 2. Cantik sikit. Salah ke kalau bagi 1 aja? Betul ke? Sebab dia kata dia nak satu contoh yang mewakili nombor dalam asas 2. Cuma soalan kita dalam exam nanti, soalan macam ni biasanya keluar dalam soalan objektif. Bila soalan objektif senanglah sikit. Dia kata yang mana satu asas 2, dia bagi nombor-nombor pilih. Okey, sama juga B. B bila dia bagi asas 5. Apa maksud asas 5? Asas 5 maksudnya nombor dia hanya 5 nombor yang terlibat, iaitu 0, 1, 2, 3, 4. 5 kat atas tak boleh. Jadi apa contoh kita nak bagi? Sama kat cerita dia. Janganlah pakai nombor 101 juga, pakai nombor lain juga. Contoh ambil nombor 2, 3, 4 pun tak apa. 2, 3, 4. Yang penting kita tulis ni asas 5. Itu contoh dia. Okey. C, asas 9. Asas 9. Bila soalan melibatkan asas 9 kat sini, sama juga cerita dia. Ada berapa nombor asas 9? Asas 9 dia ada melibatkan 9 nombor. Termasuk kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 saja. Okey. Jadi apa contoh nak bagi? Kamu tengok saya bagi 3 nombor, 3 digit kan. Nanti kamu nak bagi 3 digit je. Tak semestinya kan. Tak kisah contoh. Contoh kita bagi 56. Tulis asas 9. Betul juga. Sebab kalau soalan subjektif macam ni dia open. Asalkan pelajar faham apakah asas 2, apa asas 5, asas 9 yang tu penting. Okey? Macam biasa kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu terus cakap. Kalau saya salah pun tegur kan. Saya kadang-kadang tersasul juga kan. Okey? Kita pergi contoh nombor 2 terus. Nombor 2 kat sini, hitung nilai bagi digit bergaris dalam nombor 5132. Contoh sini. Nilai bagi digit. Dia nak nilai bagi digit yang bergaris saja kan. 5132 asas 6. Okey. Dia garis kat nombor 5 saja. Apa kita buat? Kita kena cerakinkan nombor 5 tu. Macam mana cerakin? Sebelum cerakin, atas kepala nombor-nombor ni letak nombor dulu. 0, 1, 2, 3. Okey. Biasanya nilai, bila dia tanya nilai, maksudnya ini kamu kena tukarkan kepada asas 10. Itu maksudnya. Dia nak nilai kan. Nilai digit adalah dalam asas 10. Jadi macam mana nak buat? Mulakan dengan digit tersebut. Kan? Sebab formula kita, nilai digit adalah sama dengan digit tertentu darab dengan nilai tempat. Itu formula kita. Jadi yang mana digit dia? Digit dia 5. 5 darab dengan nilai tempat dia siapa? Nilai tempat adalah 6 dan 3. Maksudnya 6 kuasa 3. Tekan kalkulator. Siap cerita dia. Okey. Apa dapat? Tekan kalkulator. Ambil 5 darab 6 kuasa. Ini kuasa kan? 3. Sama dengan 1080. Asas 10 tak payah tulis asas. Itu kita panggil dia nilai. Nilai suatu nombor dalam nombor yang selalu kita gunakan adalah asas 10. Okey? Itu contoh dia kan. Tak kisahlah apa bagi asas apa pun tak kisah. Dia bagi apa asas pun sama kat soalan dia. Contoh saya tambah soalan kat sini. Okey? Kalau saya bagi kat situ 1032 15. Okey, asas 7 contoh. Okey. Tiba-tiba dia nak apa? Dia minta hasil tambah pula soalan. Hasil tambah nilai digit 1 dan 2.
Hasil tambah nilai digit 1 dan 2. Contoh. Dia nak apa? Hasil tambah. Hasil tambah apa? Nilai digit. Jadi kita tengok cerita dia. Nilai digit 1 dan 2 siapa? Ada 3. 1 ada 2 orang. 2 ada 1. Tengok. Dia nak apa? Hasil tambah. Kena tambah semua. Sebelum tambah kena buat apa? Kena tukarkan kepada nilai dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi jawapan kita akan dapat apa kat situ? Yang pertama yang terdepan sekali ni 1 darab 7 kuasa 5 campur yang kedua 2 darab 7 kuasa 2 campur 1 darab 7 kuasa 1. Ambil kalkulator, tu jawapan dia. Okey, nak faham dia yang ini. Jawapan tak ada masalah. Betul tekan kalkulator, betul lah jawapan dia. Okey, 1 darab 7 kuasa 5. Okey, campur 2 darab 7 kuasa 2 campur 1 darab 7 sama dengan contoh berapa tu? 16912 macam tu. Ini contoh soalan saya tambah sendiri. Saya tambah. Kan? Sebab pernah jumpa soalan macam ni dalam exam. Kita pernah jumpa. Okey? Jadi kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan sekejap. Okey? Kamu boleh tengok-tengok kejap. Soalan tu lebih kurang. Soalan bawah ni pun lebih kurang dicerakinkan. Okey? Boleh try dulu. Okey, alhamdulillah kita sambung semula. Nombor 3, kita dah masuk nombor 3 kat sini. Cerakinkan 31204 asas 5 mengikut nilai tempat digit-digitnya. Okey. Jadi maksudnya kita pecahkan. Cerakin maksudnya apa? Pecahkan 31204 asas 5. Macam tadilah cerakin letak atas kepala dia 0 1 2 3 4. Jadi kalau dia kata cerakin, kita pecahkan saja. Pecahkan siapa? Semua orang. Semua orang. Yang pertama kita ambil digit yang pertama kita jumpa adalah 3 darab nilai tempat dia 5 kuasa 4 campur. Dia kena campur bila cerakin semua. Dia akan jadi kemudian 1 darab dengan 5 kuasa 3 campur 2 darab dengan 5 kuasa 2. Kosong tak payah ambil. Campur dengan 4 darab 5 kuasa kosong. Dan kadang-kadang 5 kuasa kosong ni tak ditulis juga. Sebab apa? 5 kuasa kosong nilai dia 1. Okay? Biar macam ni, jangan pergi campur pula. Sebab dia kata cerakinkan saja. Dia bukan suruh cari nilai. Okay? Soalan macam ni, biasanya dalam exam kamu kadang-kadang kita jumpa dia terbalik. Dia bagi macam ni, dia minta yang ini. Dia bagi macam ni, dia minta yang ini. Kamu kena pandai lah macam mana kalau yang ini bagi nak tukar kepada macam ni. Okay? Itu contoh soalan. Nombor 3, cerakinkan. Terus kita pergi nombor 4. Nombor 4 ni penting juga sebab nombor 4 ni dia ada 2 kaedah iaitu tukarkan nombor 21635 asas 8 kepada asas 10. Okey. Jadi bila melibatkan asas 8 dan asas 10, cara yang pertama cerakin. Cerakin memang apa-apa asas nak tukar kepada 10 cerakin cerita dia. Itu cara yang pertama. Kalau kita cerakin kan macam biasalah 0 1 2 3 4 macam tu kalau cerakin. Kita akan buat apa? 2 darab 8 kuasa 4 campur 1 darab 8 kuasa 3 campur 6 darab 8 kuasa 2 campur 3 darab 8 kuasa 1 campur yang ujung sekali tak payah letak 8, letak 5 saja. Ujung sekali kita ambil nombor saja. Okey, ambil kalkulator, kita tekan. 2 darab 8 kuasa 4. Tengok saya tak buat kurungan terus sebab kalkulator kamu dia akan faham siapa kita nak kira dulu 1 darab 8 kuasa 3 campur 6 darab 8 kuasa 2 campur 3 darab 8 kuasa 1 pun tak payah tekan kalkulator. Campur 5. Dapat jawapan kat situ
9117. Ini nilai kita. Kan? Sebab apa? Dia nak dalam asas 10, maksudnya kalau nak tulis asas 10 pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Asas 10 special. Okay? Satu lagi kaedah, kita boleh gunakan kalkulator. Sebab kalkulator kamu, dia boleh kira untuk, kamu akan jumpa untuk DEC, untuk bin dan untuk OC. DEC ni adalah asas 10. Bin adalah asas 2 dan OC adalah asas 8. Nak dapat benda ni, kamu kena tekan mod base. Okey? Ini macam itulah. Macam nak tekan dia? Kita nak tukarkan 21635 asas 8. Jadi kena tekan apa? OC tukar kepada sama dengan. Kena tekan sama dengan. Tukar kepada apa? Asas 10 DEC. Okey, ambil kalkulator. Kalau kalkulator macam saya ni, samalah. Kalau kalkulator yang canggih sikit, dia lagi senang lah kan. Okey, cuma kadang-kadang payah nak cari. Jom. Kita tengoklah macam mana kan. Okey, saya tekan dulu. Kena tekan apa dulu? Mod base dulu. Mod. Tekan ada base. Ambil nombor 3. Kemudian, kita dah boleh masukkan 21635. OC ni kat ujung ni. Warna hijau. OCT. Tekan. Kemudian tekan sama dengan tukar kepada DEC. DEC duduk dekat X kuasa 2. Warna hijau juga. Kan? Dia jawapan dia sama. Lari ni. 9117 asas 10. Cuma ni lebih mudah lah sebab pakai kalkulator. Cuma kalkulator boleh pakai 1028 saja. Okey? Kalau kamu perasan situ dia ada seko lagi. Dia ada hex. Hex ni adalah hexadesimal, asas 16. Kamu tak belajar dalam SPM. Dalam SPM dia sampai 10 je belajar. Okey? Itu contoh. Dua kaedah. Kalau nak tukar pada asas 10, sama ada cerakin atau kalkulator. Tapi ramai akan pilih kalau boleh pakai kalkulator, confirm akan pakai kalkulator lah. Cuma cerakin kena tahu tak sebab apa asas pun nak tukar pada 10, kena cerakin. Tak kisah asas apa. Kecuali asas 2 dan 8 ni boleh guna kalkulator. Okey? Pergi contoh 5 sini. Contoh 5, kalau kamu tengok soalan contoh 5 sini, tukarkan 888 asas 10 kepada asas 9. Asas 9 ada kalkulator? Tak ada. Bukan tak boleh guna kalkulator. Dekat kalkulator tadi tak ada. Okey? Jadi macam mana nak buat? Kalau tak ada, kena buat manually. Macam mana buat manually? Kamu kena buat apa? 10 nak pergi kepada apa asas pun, kita kena bahagi. Bahagi dengan siapa? Bahagi dengan asas tersebut. Cara dia simple je. Saya panggil dia pembahagian panjang. Pembahagian panjang. Tak panjang mana pun, ikut soalan lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. 888. Okey. Ambil kalkulator. Ini dia ada dalam mod base tadi. Kalau ada nombor kecil kat tepi ni dalam mod base, saya akan clearkan dulu. Okey, kemudian apa saya buat? 888 nak tukar 9, maksudnya kita bahagi 9. Saya ambil 888 bahagi 9. Tekan sama dengan. Okey. Bila kamu tengok jawapan dekat kalkulator saya, dia bagi 98.6. Kita tak ambil point, kita ambil nombor depan. Jangan bundar, ambil nombor je. 98. Ambil nombor je. Lepas ambil nombor, bahagi lagi 9. Terus bahagi ya. Jawapan tadi ada kat situ, terus bahagi 9. Terus bahagi 9, dia keluar 10 pula. Point jangan ambil. Bahagi lagi 9. Selagi boleh bahagi, kita bahagi. Bahagi 9. Dia akan dapat 1. Jadi 1 stop. Dah stop dah. Okey. Kemudian kita kena dapatkan jawapan dia macam mana? Yang bawah sekali kita ambil terus direct. 1. Okey. Cuma atas dia kita kena ambil apa? Kena ambil baki. Baki dia macam mana? Kena ambil ni. 1 darab dengan 9. Maksudnya dah akan dapat apa? 9. Jadi ni ketolak. Sama dengan 1. Sama juga cerita ni. 10 darab 9 akan dapat apa? 90. Dia kena tolak. 8. Kemudian ambil 98 darab 9
Dapat apa? Ini tak tahu. Kalkulator. 98 darab 9. 882. 882 tolak. Akan dapat 6. Jadi jawapan kita ambil daripada bawah naik ke atas. Jadi jawapan kita tulis sebagai apa? 1186 asas 9. Okey, 1186 asas 9. Okey, ini maksudnya asas 10 nak tukar kepada asas lain. Okey, kita try sekali lagi. Saya bagi nombor lain pula. Kamu ambil salin kejap. Okey, apa jadi kalau saya bagi kamu kat sini? Saya bagi 543. Asas 10 lah yang ni. Nak tukar kepada asas, kita ambil asas berapa? Contoh saya ambil asas yang kecil. Asas kecil maksudnya 4. Asas 4. 10 nak pergi ke 4. Jadi kalau 10 nak bagi 4, apa formula kita? Bahagi. Jadi kena bahagi apa? Bahagi 4. Guna apa? Pembahagian panjang. Okey. Terus buat pembahagian panjang. Ambil. Pembahagian panjang, kita mula dengan apa? Saya boleh tulis nombor dia dulu. Contoh 543 senang. Saya ambil kalkulator, saya tulis 543. Okey, saya bahagi 4. Sama dengan, saya ambil nombor dia. 135. Bahagi 4 lagi. 33. Bahagi 4 lagi. Berapa? 8. Bahagi 4 lagi. 2. Dah habis. Baru buat jalan kerja cantik. Bahagi 4. Bahagi 4. Bahagi 4. Bahagi 4. Bahagi 4. Cerita dia. Okey. Kemudian, mana jawapan kita? Kita ambil. Alamak, terlajak saya. Yang ujung ni pun ni tak ada. Ni dah habis. Nombor dia dah kurang pada 4, dah tak boleh bahagi. Terlajak pula. So, senang sangat tulis dia. Ini dapat ini 2. Okey. Yang ini adalah 2 darab 4. Akan jadi apa? 8. Tolak. 8 tolak 8. Kosong. Okey, kat sini pula. 8 darab 4. Ambil kalkulator. 8 darab 4. 32. Tolak. Balance tinggal 1. 33 darab 4 pula. Dia dah tak hafal lah. 33 darab 4 sama dengan 132. Tolak. 135 tolak 132 dapat 3. Okey, yang last sekali. 135 darab 4 sama dengan 540. Tolak. Dapat apa? 3 juga. Jadi berapa jawapan kita? Pada bawah, naik ke atas. Final answer kita 20133 asas 4. Ini kamu kena faham macam mana nak buat apa ni? Kita panggil dia pembahagian panjang. Okey? Dia soalan kebat kamu, dia boleh buat banyak kali benda ni tau. Dia boleh tanya banyak kali. Kan? Contoh macam mana? Macam mana dia banyak kali? Okey, dia boleh tanya, dia bagi sebelah sini lain, sebelah sini lain contoh. Kan? Saya ambil contoh lagi sekali Apa contoh seterusnya? Kita ambil nombor saya ambil 135 asas 6. Dia kata tukar kepada asas berapa nak ambil 8. 135 asas 6 tukar kepada asas 8. Okey. Kan? Jadi kat sini 6 nak pergi ke 8 tak boleh. Jadi 6 kena pergi mana dulu? 6 kena pergi 10 dulu. 10 baru pergi 8. Macam tu. Nampak? Ini kalau 6 pergi 8. Kan? Jadi macam mana 6 nak pergi 10? 6 nak pergi 10 jangan bahagi pula. Ini bukan 10 pergi 6. 6 pergi 10. 6 pergi 10 kena cerakin. Cerakin kena letak atas kepala dia. 0, 1, 2. Maksudnya kat sini 1 darab 6 kuasa 2 tambah 3 darab 6 kuasa 1 tambah 5. Okey, saya tulis betul lazim sebab tak muat panjang. Ambil kalkulator. Terus 1 darab 6 kuasa 2 tambah
3 darab 6 tambah 5. Sama dengan 59. 59 ni apa? Asas 10. Ini contoh soalan. Okay. Asas 10 nak pergi asas 8? Boleh pakai kalkulator. Ingat tadi? Boleh pakai kalkulator. Okay. Jadi macam mana pakai kalkulator? Mod base 59. Asas 10 apa? Dek, tekan dek. Tukar kepada 8. Oh, dapatlah jawapan kita 73 asas 8. Siap. Nanti kamu tengok ni tukar ni semua nak bahagi panjang, tak boleh. Tengok bila nak guna dia. Okey? Kita masukkan bahagian seterusnya. Tukarkan asas 2 kepada nombor asas 8. Yang ini boleh pakai kalkulator sebab melibatkan 2 dan 8. Jadi untuk soalan ni kita try pakai kalkulator. 1000 110 asas 2 tukar kepada asas 8, maksudnya boleh guna kalkulator. Bila kita pakai kalkulator kita tekan apa? 1000 110 asas 2 tekan bin. Kemudian tukar kepada 8. Oh. Dapat jawapan 106. Okey? Tapi tekan macam ni senang. Takkan semudah ini soalannya. Dia ada kekangan. Penggunaan kalkulator ni dia ada limit dia. Nampak? Limit dia macam mana? Kalau kita bagi nombor dia terlalu panjang, kalkulator tak boleh kira. Kita tengok contoh. Ni pendek. Saya bagi panjang. 111001110. Wah, panjang kan? Ada dalam soalan exam. Bukan tak ada, objektif lagi. Nampak? Dia suruh tukar jadi apa? Tukarlah kepada asal 8. Pelajar tengok, alamak, cantik, boleh pakai kalkulator. Ambillah kalkulator. Kan? Tekan 111 00 10 11 11 010. Punya panjang punya nombor dia. Kan? Tekan aja bawah. Untuk tekan apa? Bin. Tekan bin. Lepas tekan bin, tukar kepada tekannya dia keluar automatic error. Bukan soalan salah. Kalkulator ni ada kekangan, dia tak boleh kira. Sebab apa? Terlalu panjang dia kata. Terlalu panjang, tak mampu. Macam tu. Okey, jadi macam mana nak buat? Kena pakai kaedah manual. Kaedah manual 2 nak pergi 8 boleh. Macam mana nak buat? Kita bahagikan 2 ni kepada 3-3. 1, 2, 3 bahagi. 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 Dia kena 3-3-3. Kenapa 3? Sebab 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8. Dia sebab dia bukan suka hati. Jadi apa nak isikan ni? Kita cerakinkan. Bila kita cerakinkan, dia akan dapat 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Jadi kita hafal nombor dia. Kamu hafal je nombor dia adalah 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Okey? Kemudian buat apa? Ambil nilai dia, hasil tambah dia, tengok. Yang ini kosong tak payah ambil. Kita ambil yang 1 je. Maksudnya berapa nombor dia? 2. Macam tu. Yang ini yang terlibat siapa? 1 dan 2 saja yang terlibat. 1 dan 2 je. Berapa jumlah dia? 3. Yang ini pun sama. 1 dan 2 saja terlibat. Berapa jumlah dia kat sini? 3. Yang ini yang terlibat siapa? 1 saja yang terlibat. Jadi nilai dia 1. Yang ujung ni pula yang terlibat 3 terlibat. Jadi jumlah dia akan jadi 7. Jadi jawapan kita kat sini adalah 7, 1, 3, 3, 2 asas 8. Bila nak guna yang ni? Kalau kalkulator tak boleh kira.
Selagi kalkulator boleh kira, kita pakai kalkulator. Sebab soalan dia biasanya melibatkan soalan objektif. Okey? Sama kat ni. Sama cerita dia. 71 asas 8. 8 nak pergi kepada 2. Sama kaedah dia. Kan? Pakai kalkulator dulu. 8, 71, tukar kepada bin. Dia boleh kira lagi, kita kira pakai kalkulator. 111 001 asas 2 siap. Okey. Bila tak boleh kira? Kalau nombor banyak. Nombor banyak dia jam kan, tak boleh kira lah. Kan? Apa nombor banyak? Banyak mana? Kita ambil contoh-contoh. Contoh saya ambil kat sini, nombor banyak macam mana? Contoh saya rasa macam saya ambil 5,436 asas 8. Tukar kepada asas 2. Ada setengah kalkulator boleh tau. Sebab kalkulator kamu kan banyak jenis. Ada warna putih, warna silver, warna hitam, macam-macam warna ada kan. Okay? Ada setengah kalkulator kadang-kadang dia boleh kira panjang-panjang. Kita try tak apa. Pakai kalkulator dulu. 5,436 asas 8. Tukar kepada bin. Tak boleh. Tak mampu dia nak buat. Panjang dia kata. Jadi macam mana kita buat? Boleh, cikgu. Kalkulator kau boleh? Kalkulator putih dah. Ke warna silver? Yang putih tu dia panjang lagi. Nombor dia lagi banyak kan? Betul tak? Kan? Untunglah ada kalkulator tu. Okay? Tapi kalau yang pakai kalkulator macam mana? Kalau pakai kalkulator hitam, dia kena pakai manual. Nanti tolong cek jawapan. Okay? Macam mana kita pecah dia? Tapi jangan pecah 3-3. Satu nombor ni, setiap satu nombor ni kita akan pecahkan kepada 3. Jadi saya akan letak sini 421 421 421 421. Macam tu. Okey. Jadi kita tengok cerita dia. Apa combination kita? Nak dapat 6. Kalau nak 6, siapa yang terlibat dalam 6? 4 dan 2. Jadi apa yang kita tulis bawah ni? 1, 1, yang ini tak terlibat, kosong. Macam tu. Okey. 3 pula. 3 siapa yang terlibat? 1 dengan 2. 1, 1, 0. Macam tu. 4 siapa terlibat? 4 seorang-seorang aja. Dapat jawapan kita? 1, 0, 0. Nampak? 5 siapa yang terlibat? 4 dengan 1. Kita tulis apa? 1, 0, 1. Ini jawapan penuh dia. Betul? Yang kalkulator tadi sama tak? Boleh? Sama kan? Okey. Cuma kalkulator kalau macam kalkulator saya ni tak mampu, kita kena buat manual. Kan? Bila nak pakai manual, kalau kalkulator kamu keluar bank error, jangan kata salah. Maksudnya ada kekangan tertentu yang kalkulator tu tak mampu nak buat. Tak boleh kira. Jam dia. Okey? Ini 2 kaedah kita gunakan untuk menukarkan asas 2 kepada asas 8, asas 8 kepada asas 2. Okey? Teruskan. Nombor 8. Okey, tengok. Nombor 8 kat sini, dia melibatkan apa? Tukarkan 4 kepada 6. Macam tengok soalan tadi. Kita dah buat. Belum. Tadi saya bagi contoh. 3201 asas 4 tukar kepada asas 6. Boleh ke 4 pergi 6? Tak boleh. 4 tak boleh pergi 6. Tak ada kaitan. Jadi apa nak buat? Bila tak boleh, dia kena pergi kepada orang yang boleh. Siapa yang boleh? 4 ni kena pergi kat 10 dulu. 10 pergi 6. Okey? 4 pergi 10 kita buat apa? Cerakin. Nanti 10 pergi 6 buat apa? Bahagi. Macam tu. Jadi kita cerakin dulu. 0, 1, 2, 3. Jadi jawapan kita kat sini kita akan dapat 3 darab 4 kuasa 3 campur 2 darab 4 kuasa 2 campur dengan kosong tak payah, ujung sekali ambil nombor je. Okey, ambil kalkulator.
Tekan tengok. Ini mod base Kalau ada nombor kecil mod base kita clearkan dulu. Takut nanti salah kira. Okey. 3 darab 4 kuasa 3 campur 2 darab 4 kuasa 2 campur 1. Dapat jawapan kita kat sini 225. Dah siap ke? Belum. 225 ni baru asas 10. Soalan nak apa? Asas 6. Pak, jadi apa nak buat seterusnya? Bila dia buat asas 6, kita kena bahagi pembahagian panjang namanya tadi 225 bahagi 6. Ambil kalkulator 225 tak keluar nombor 5 225 okey bahagi 6. Ambil nombor je, jangan ambil perpuluhan 37 bahagi 6. Bahagi 6 lagi. Bahagi 6 lagi sama dengan 6. 6 boleh tak bagi 6 lagi? Boleh. 6 boleh bagi 6 lagi. Dapat 1. Sampai dapat nombor tu kurang daripada asas dia. Okey. Jadi jawapan kita akan jadi apa? Yang bawah sekali ambil terus. 1. Yang ini kita kena naik darab tolak. 6 tolak 6, kosong. Yang ini pun sama. Naik darab tolak. 6 kali 6, 36. Dapat 1. Yang ini pun sama. Ni naik darab tolak. 37 darab 6. 222. Tolak dapat 3. Jadi apa final answer kita? Daripada bawah ke atas 1, 0, 1, 3 asas 6. Boleh? Okey. Cuma kalkulator kadang-kadang kalkulator pula apa? Soalan tu kadang-kadang dia boleh bagi soalan lebih kurang macam ni tapi bentuk dia lain. Bentuk dia lain. Kamu ambil contoh contoh kamu try tengok. Try. Kamu cuba Sebagai kamu contoh, saya bagi kat sini diberi saya ambil kat sini 1, 2, 1, 3. Contoh asal 4. Okey. Sama dengan K 5. Maksudnya apa? Soalan dia cari K. Maksudnya jangan tengok soalan ni jangan pening, relax. Sama soalan ni kat atas. Maksudnya dia suruh tukarkan asas 4 ni kepada asas 5. Macam tu. Jadi apa nak buat? Idea kita 4 kena tukar dulu kepada 10. Okey? 10 baru tukar kepada 5. Jadi apa kaedah dia? 4 ke 10 cerakin. 10 ke 5 bahagi. Okey? Ambil masa kejap. Saya rasa ni dalam masa 3 minit siap kot. 3 minit boleh buat ni. 3 minit. Cuba. 3 minit Try. Stopkan Okey, dah cukup 3 minit. Kita tengok. Bincang balik siapa yang boleh buat tu okey tak apa. Yang tak boleh buat nanti betulkan, ambil lagi sampai boleh buat Okey. Maksudnya yang pertama cerakinkan 0, 1, 2, 3. Jadi kita ambil kat situ 3 pula. 1 darab 4 kuasa 3 campur 2 darab 4 kuasa 2 campur 1 darab 4 kuasa 1 campur 3. Ambil kalkulator tekan. 1 darab 4 kuasa 3 campur 2 darab 4 kuasa 2 campur 1 darab 4 campur 3. Okey, kita dapat sini 103. 103 ni apa? Asas 10. Macam mana je 8 ni pelik
Sebut 3 jadi 8 tulis. Okey. Macam mana asas 10 bagi 5? Pembahagian panjang 103 bahagi dengan 5. Terus kat sini 103 tadi dah ada. Saya bahagi 5 terus. Kita akan dapat 20 bahagi 5 dapat 4. Dah cukup. Sebab apa? Nombor yang kita bahagi mestilah sehingga kurang daripada asas dia. Okey. Jadi terdapat jawapan kat sini. Ini 4. Terus yang ini 4 darab 5 20. Jadi tolak 20 sama dengan 0. 20 darab 5 100. Tolak dapat 3. Jawapan kita apa? Bawah naik atas tulis K sama dengan 403. Okey. Soalan ni tak payah tulis asas pun sebab apa? K memang dah asas 5. Tapi kalau tulis juga tak salah kan? Okey. Boleh? Contoh kita pergi soalan seterusnya. Hitung setiap berikut. Ini lain cerita dia. Ini tambah ataupun tolak. Tambah ataupun tolak. Hitung setiap berikut. Kita pergi tengok. Cerita dia A 134 asas 5 campur 201 asas 5. Okey, kalau asas dia sama, tambah senang. Kan? Tambah senang. Maksudnya apa? Kita boleh tambah dengan cara asas. Contoh macam ni. Kita akan dapat sini 134 asas 5 susun bentuk lazim 201 asas 5. Cuma pelajar kena faham, bila asas 5, nombor yang terlibat hanyalah 0, 1, 2, 3 sampai 4. Jadi nombor 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh, semua tak boleh. Jadi kat sini masalah dia, bila kita tambah 4 campur 1, kita akan dapat 5. 5 tak boleh bawah ni. Apa nak buat? Kalau tak boleh, tak boleh, kita kena ambil 5, nombor yang tak boleh tu, tolak dengan asas kita. Jadi kita akan dapat 0. Apa maksud 0? 0 maksudnya 0, 1, 10 kita panggil. Jadi 1 campur 3, boleh. 4, 1 campur 2, 3. Dapat jawapan kita 340 asas 5. Okey? Kita tengok cara cerita. Saya bagi satu contoh lagi. Contoh. Contoh bagi contoh. Kita ambil katakan asas 4. Kenapa saya suka asas 4 ini? Saya pun tak tahu kan. Okey. 2, 3, 1, 0 asas 4 campur dengan 3, 3, 2 asas 4. Contoh. Okey. Kita tahu asas 4 nombor yang terlibat adalah 0, 1, 2, 3 sampai nombor 3 je. Okey. Susun bentuk lazim 2, 3, 1, 0 asas 4 campur 3, 3, 2 asas 4. Okey. Untuk yang pertama, 0 campur 2 tak ada masalah, boleh pakai. 2. Okey. 1 campur 3 dah dapat 4, tak boleh. Jadi macam tadi, kalau 4 tolak 4, kita akan dapat 0. Jawapan kita tulis 0, 1, 10. Okey. Sampai sini kamu campur, 1 campur 3 campur 3, 7. 7 tak boleh. 7 kena tolak 4. Macam tu. 7 tolak 4 jadi apa? 3. Jadi apa dia tulis ni? Kita tulis 3, 1. 13 namanya. Okey, campur seterusnya 1 campur 2, 3. Dapat jawapan akhir kita. Yang ini jawapan untuk 2, 3, 1, 0 tambah 3, 3, 2 asas 4. Okey, kita tengok. Jadi kalau nombor tu terlebih, kita kena tolak balik dengan asas dia. Itu je kaedah. Kan? Okey. Kita pergi dekat B Soalan B pula, dia kata apa? Tolak. Tolak 7, 5, 3 asas 8 tolak 2, 3, 6 asas 8. Okey, asas 8 boleh pakai kalkulator, tak ada masalah. Kalau boleh pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator je asas 8. Jadi kita akan pakai mod base. Okey. Asas 8 7, 5, 3 tolak dengan
2, 3, 6 okt sama dengan 515. Nampak? Okey. Tapi macam mana kalau soalan tu tak boleh pakai kalkulator? Nombor tak boleh pakai kalkulator. Kita ambil apa contoh? Contoh tak boleh pakai kalkulator. Kan? Saya ambil kat sini 2, 3, 5, 1 asas 7. Kan? Tolak dengan 66. Senang yang nombor dia. Asas 7. Okey? Ni macam mana tolak? Boleh pakai kalkulator? Tak boleh. Asas 7 tak ada. Bila tak ada, kita kena buat secara manual. Jadi 2, 3, 5, 1 asas 7 tolak dengan 6, 6 asas 7. Dia tolak macam kita buat skor rendah macam itulah. Cuma bila tak boleh kena pinjam. Dulu kau belajar skor rendah dah belum ni? Kalau tak boleh kena pinjam. 1 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah. Bila pinjam sebelah, 5 akan tinggal 4. Dia bagi kat sebelah apa? Jangan bagi 10 pula. Dulu kita bagi 10 sebab apa? Nombor yang kita gunakan asas 10. Sekarang nombor kita pakai adalah asas 7. Kalau asas 7, yang kita bagi adalah 7. Dia ikut asas kita. Dia apa jawapan kita? 7 campur 1, 8. 8 tolak 6, dapat 2. Macam tu. Okey? Lagi sekali jumpa. 4 tolak 6, tak boleh lagi. Lepas tu marah dia. Tadi kau bagi kat orang besar. Tak boleh macam tu kan. Kita kena buat juga. Tak boleh buat apa? Pinjam orang sebelah. Pinjam orang sebelah tinggal 2. Apa dia bagi kat sini? 7. Okey? Jadi 7 campur 4, 11. 11 tolak 6, tinggal 5. Nampak? Okey? Yang ini 2 turun saja. Tak ada orang tolak dah. 2 pun turun saja. Ini jawapan kita. Jadi kena ingat, bila kita tolak secara manual, apa kena ingat? Masa pinjam tu, dia akan bagi asas dia yang dia bagi bila kita pinjam. Okey? Ya. Cikgu, Ya. boleh ke soalan tu asas dia tak sama? Asas dia tak sama lain. Asas dia tak sama. Bagus soalan tu. Contoh, saya bagi contoh. Katakan soalan tu asas tak sama. Bila dia bagi asas tak sama, contoh dia bagi 1, 3, 2. Ini asas 4. Dia bagi tolak dengan 12. Asas 3, contoh. Okey? Kalau dia bagi kat sini soalan macam ni, dia kena bagi, dia nak dalam asas apa? Jawapan akhir asas apa? Kalau dia tak bagi, maksudnya kita akan tukar dua-dua asas 10. Dia macam tu. Okey? Kalau asas tak sama, kalau dia tak bagi asas apa jawapan, dia kata cari nilai. Cari nilai maksudnya nilai itu adalah dalam asas 10. Okey? Tapi sepatutnya dalam exam dia tak boleh macam tu. Dia kena bagi. Kalau asas berbeza macam ni, dia bagi ni 4, dia bagi 3. Kan? Ini dia nak asas apa? Suka hati dia. Contoh saya bagi kat sini, dia nak asas 5. Ini gangster. Nampak? 4, asas 4. Tolak asas 3, nak 5. Jadi apa nak buat? Paling senang, dua-dua orang ni kena tukar kepada asas 10. Ni pun kena tukar kepada asas 10. Dapat jawapan, nanti tolak. Tolak akan dapat hasil dalam asas 10. Asas 10 ni kena tukar pada 5. Macam tu. Panjang sikit cerita dia. Kan? Tapi kalau biasa buat tak ada masalah. Sekejap je. Tengok. Kan? Apa nak buat asas 10? Cerakin. 0, 1, 2. Nampak? Bila kita cerakin akan dapat apa sini? 1 darab 4 kuasa 2 campur 3 darab 4 kuasa 1 campur 2. Tekan kalkulator. Okey. Kalau boleh congak 4 kuasa 2 ni cepat sikitlah cerita dia. Okay. Contoh boleh congak 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 16 campur dengan 3 kali 4 12 campur dengan 2. Dapat 30 sini kan. Okey. Yang ini asas 3 pula. 0, 1. Asas 3 maksudnya apa? Kena buat apa? 1 darab 3 kuasa 1 campur 2. Nampak? Tukar kepada asas 10. Jadi jawapan kita apa? 3 campur 2, 5.
Kita dah boleh tolak. 30 tolak 5. Asas 10 macam tolak biasa. Apa dapat? 25. 25 suruh tukar dia apa? Tukar asas 5. Jadi kita boleh bahagi. 25 bahagi 5 dapat 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi apa jawapan akhir kita? 1 ambil terus. 1 darab 5 tolak 5 dapat 0. 5 darab 5, 25 pun dapat 0. Ini jawapan kita adalah 100. Ini contoh. Jadi kalau kamu jumpa base dia berlainan semua, tukar dulu kepada asas 10. Kemudian kembali kepada asas apa dia nak. Sebab asas 10 adalah asas utama. Dia boleh pergi kepada asas apa pun, asas lain pun boleh pergi kat dia. Tak ada masalah. Boleh speaker? Boleh cikgu. Okey. Kita tengok sebelah. Sampai sebelah kamu tengok soalan dia melibatkan apa? Soalan kebat. Kan? Sudah jumpa kebat macam ni. Kan? Kadang-kadang boleh cam, asas nombor boleh cam ni, memang asas nombor pun boleh cam. Tapi dia bagi apa nak baca, kalau tak biasa buat, susah agak cerita dia. Lepas tu saya bagi juga, bagi ada pengalaman jawab soalan ni, kalau jumpa soalan tu lagi sekali, insya-Allah boleh jawab. Kan? Kita tengok apa cerita dia. Johari membeli 111 asas 2 batang pen. Okey, dan campurlah kot. Campur. Dan 11 asas 2 batang pembaris panjang. Tapi juga tak cantik bahasa orang putih. Baris panjang adalah ruler. Ruler kan. Okey. Jumlah dia berapa? 51 asas 8. Okey, masuk seorang lagi. Seorang lagi apa? David pula membeli 110 asas 2 pen dan 112 ruler juga. Jumlah dia kat sini 121 asas 5. Okey. Jadi kalau dua persamaan macam ni, nama dia kena buat persamaan serentak. Bila buat persamaan serentak, apa kita nak buat? Macam mana buat persamaan serentak? Yang terbaik, tukar semua ni kepada asas 10. Okey? Bila nak tukar asas 10, kita tengok asas 2 boleh pakai kalkulator. 2 boleh pakai kalkulator. Asas 2 boleh pakai kalkulator, 8 boleh pakai kalkulator, 5 tak boleh. Jadi kita pergi tukar 5 dulu kepada asas 10. Macam mana 5 tukar asas 10? Cerakin. Ini saya akan buat 121 asas 5, cerakin dia 0, 1, 2. Jawapan kita akan dapat 1 darab 5 kuasa 2 campur 2 darab 5 kuasa 1 campur 1. Okey? Kita boleh congak ni 25 campur 10 campur 1 dapat 36. Nampak? Jadi kat sini nilai dia 36. Yang lain tekan kalkulator. Mod base. Okey, 111 bin tukar kepada deck. Dapat 7. Ini 7. 11 bin tukar kepada deck. 3. 110 bin tukar kepada deck. Dapat 6. Yang ini sama, 3. Yang ini 36. Cantik. Ni belum. Oh, ni asal 8. 51 tukar kepada deck. 41. Okey? Bila dah ada nombor dalam asas 10 semua, maksudnya kita dah boleh selesaikan persamaan serentak kita dengan menggunakan kalkulator. Boleh pakai kalkulator yang kamu punya apa? Shift, mod, kau dulu, clear kan? Kalau kalkulator hitam ni, saya pakai mod equation tu. Equation, EQN 1, unknown 2 tu. Kan? Unknown 2 masukkan atas. 7, 3, 41.
Kemudian bawah dia A2, 6, 3, 36. Dapat jawapan X apa? P. P sama dengan 5. Q, bukan Q, siapa? R sama dengan 2. Okey, dan soalan objektif boleh bagi cari. Itu kaedah kita pakai. Maksudnya, basic dia apa? Tukarkan semua kepada asas 10. Asas 10 senang kita nak buat. Okey? Habis kita punya pelajaran hari ini. Yang tinggal latihan. Nampak? Jom kita buat latihan. Nampak ni? Nombor 3. Sementara kita baru belajar nombor ni. Pasangan serentak, baru belajar. Kamu pergi buat nombor 3 ni dulu kejap. Pergi tengok nombor 3. 3 Cuba. Yang tak print boleh nampak. Cuba nombor 3 dulu. Sekejap. Try ambil. Oh, penat saya cerita. Saya cakap rupanya tak buka mic. Okey. Aduh. Kan. Berapa ni? 25, 50. Campur dengan 10 campur 3 dapat 63. Jadi yang ini 63 kan? 63. Okey. Yang ini pula begitu dia. Orang lain punya ni. 63 yang ini. Okey. Yang ini siapa? 161 kita tukar kepada asas 8. Satu enam saya buat ni mod base tak buat lagi. Mod base. Okey. 161 ok tukar kepada deck asas 10 dapat 113. 113. 113. Yang ini asas 2 semua. 10 bin tukar kepada deck. Dapat 2. Ini kita dapat tadi 3. Okey. 100 bin tukar kepada deck. Ini 4. 101 bin tukar kepada deck. Yang ini 5. Dah boleh buat persamaan serentak. Okey. Jadi persamaan serentak kita akan dapat apa? Mod equation 1 unknown 2. Okey, saya masukkan 2 3 63. Kemudian bawah dia 4 5 113. Dapat jawapan kat sini 12
13. Jadi P 12, timun 13. Jawapan kita B. Kamu dapat tak tadi? Macam mana? Okey. Boleh? Boleh ke?